Anggaplah Anda ialah Tuhan dan sedang bermain permainan simulasi membina negara dengan sifar sumber, tanah yang sangat terhad, dikelilingi musuh bersenjata nuklear dan populasi yang merosot. Jika ada negara dengan keadaan paling teruk sebegini, apa yang akan Anda lakukan? Anda pasti akan membuang data itu serta-merta sebagai kegagalan yang ditakdirkan untuk runtuh sejak awal. Sudah tentu, mengikut akal sehat, itulah perkara yang betul untuk dilakukan. Tetapi di dunia nyata, terdapat sebuah negara yang kelihatan seperti buffer state yang memiliki semua syarat yang menjamin keruntuhan ini. Namun ia berdiri teguh sebagai salah satu kuasa besar terkemuka dunia. Para akademik di seluruh dunia menggaru kepala, pakar ketenteraan berbisik senyap bahawa mereka mungkin makhluk asing. Inilah misteri terbesar dalam sejarah manusia. Raksasa yang tenang itu bernama Malaysia. Apa yang kami akan ceritakan kepada Anda bukan sekadar kisah kejayaan biasa, tetapi rekod perubahan haluan yang paling hebat, paling misteri, dan paling menyakitkan dalam sejarah manusia. Sila buang semua akal sehat yang Anda tahu dan dengarlah, kerana seluruh dunia terkejut. Ranking kuasa besar dunia Malaysia. Kelahiran kuasa besar yang tidak dijangka. Ini tidak dapat dijelaskan oleh ekonomi. Dalam kuliah sains politik antarabangsa di Universiti Harvard, 400 pelajar terkejut dengan satu kenyataan profesor, sumber sifar, kawasan terhad, tren populasi merosot, dan juga sebuah negara yang dikelilingi oleh negara bersenjata nuklear. Dari segi sejarah, ini adalah kawasan yang sukar untuk wujud sekalipun. Namun, hanya lebih 70 tahun selepas perang dan krisis ekonomi, negara ini mengatasi United Kingdom untuk menjadi kuasa besar keempat di dunia. Itu pasti kerana bantuan dari Amerika. Seorang pelajar berkata dengan sinis. Profesor itu tersenyum tenang dan membalas dengan hanya satu soalan, mengapa negara lain tidak boleh melakukannya? Dari abu kepada pendapatan per kapita berpuluh-puluh ribu dolar. Pertumbuhan eksponen yang mengagumkan. Semua statistik dan teori runtuh di hadapan negara ini. Kini, masyarakat antarabangsa mempersoalkan secara serius. Angka telah mengesahkannya. Sejarah telah mencatatkannya. Adakah Anda masih memanggilnya kebetulan? Mari kita selami situasi yang menakjubkan ini. Kisah mengejutkan yang datang terus dari Amerika akan bermula sebentar lagi. Sila beritahu kami di ruangan komen dari mana Anda menonton. Kami juga ingin mendengar kisah Anda. Sebelum itu, hanya menekan butang suka yang hanya mengambil masa 1 saat akan menjadi kuasa besar dalam menghasilkan video ini. Kawasan terhad. Tiada setitik pun minyak, dikelilingi oleh kuasa tentera. Mengikut akal sehat, negara seperti ini sukar untuk bertahan atau bahkan bernafas. Buku teks sains politik antarabangsa Harvard menerangkan nasib buffer state sebagai negara yang dihancurkan di antara kuasa besar dan hilang seperti debu. Namun, negara ini menjadi nombor 4 di dunia. Lokasi geopolitik yang sangat merugikan, sumber sifar, tetapi dalam lebih 70 tahun, ia mengatasi pesaing di Eropah. Tahukah Anda? Selamat sejahtera. Nama saya Lily Anderson. Saya melihat sendiri kejadian itu di bilik kuliah Harvard pada hari itu. Seketika 400 pelajar terdiam. Kamis, minggu pertama Desember 2025, jam 2000 petang. Dewan Kuliah Besar di kampus utama Universiti Harvard hampir penuh dengan 400 pelajar. Ada sebilangan pelajar berdiri bersandar di dinding belakang. Bukan sahaja pelajar sains politik antarabangsa, tetapi juga pelajar ekonomi, sains sosial, dan malah kejuruteraan berkumpul. Ini kerana khabar angin tersebar di seluruh kampus seminggu sebelum itu bahawa Profesor Edward Wellington akan memberi kuliah khas. Biasanya, kursus elektif ini mempunyai kurang daripada 100 pelajar, tetapi hari ini berbeza. Di skrin besar di hadapan bilik, hanya latar belakang hitam dipaparkan. Di podium, hanya ada satu komputer riba dan satu gelas air. Pelajar berbisik-bisik semasa duduk. Ada yang mengeluarkan telefon pintar untuk menyemak mesej. Ketika itu, rakan yang duduk di sebelah saya bertanya, "Lily, kenapa awak datang? Bukankah ini bukan kursus sains sosial? Bagi saya yang belajar sains politik antarabangsa, ini bukan kursus wajib dan tidak mendapat kredit. Hanya rasa ingin tahu." Profesor Wellington terkenal sebagai orang yang paling ketat di Harvard.
Beliau adalah seorang guru besar yang telah meneliti teori pembangunan negara selama lebih 30 tahun. Peluang untuk orang seperti ini mengadakan kuliah khas secara tiba-tiba adalah sesuatu yang tidak boleh dilepaskan. Tepat jam 2.00 petang, pintu bilik kuliah terbuka dan Profesor Edward Wellington masuk. Profesor separuh umur dalam sut kelabu, baju kolar hitam, memegang beg kulit lama. Bilik yang tadinya berbisik-bisik tiba-tiba senyap. 400 pasang mata tertumpu kepada Profesor. Beliau berdiri di hadapan podium, perlahan-lahan mengimbas bilik dan membuka komputer riba tanpa berkata apa-apa. Selepas seketika sunyi, peta satu muncul di skrin. Peta Asia Tenggara. Profesor mengambil penunjuk laser dan menunjuk ke skrin. Anda lihat kawasan ini, penunjuk menunjuk ke negara kecil, dikelilingi oleh negara besar. Di utara, terdapat China, negara bersenjata nuklear dengan populasi 1.4 bilion orang. Di utara bersempadan dengan Thailand dan berdekatan juga terdapat negara bersenjata nuklear lain. Suara Profesor tenang tetapi bergema jelas di seluruh bilik. Kawasan negara ini kira-kira 500,000 km persegi, lebih kecil kira-kira 18 kali daripada China dan populasinya cenderung merosot. Masyarakat sedang menuju ke fasa penuaan. Profesor menukar slide seterusnya. Jadual status sumber muncul. Minyak nol, gas asli hampir nol, biji besi bergantung kepada import, arang batu tiada penggalian. Pelajar merenung skrin. Ada yang mengangguk. Profesor meneruskan, jika dianalisis dari geopolitik, negara ini mempunyai kedudukan yang sukar untuk bertahan. Dikelilingi oleh negara gergasi, tiada sumber, kawasan tanah tinggi yang banyak, dan sering mengalami bencana alam, banjir, kemarau. Dalam sains politik antarabangsa, kita memanggil negara jenis ini sebagai negara dengan risiko geopolitik yang tinggi. Bilik menjadi lebih senyap. Pelajar mula mencatat. Dalam sejarah, negara seperti ini mempunyai dua nasib. 1. Menjadi negara satelit kuasa besar. 2. Hilang sepenuhnya dari peta. Profesor berhenti sebentar, menghirup air. Dalam bilik senyap, sehingga bunyi nafas pun boleh didengar. 400 pelajar merenung skrin. Jantung saya mula berdebar kencang. Saya tidak tahu apa yang akan diperkatakan oleh Profesor, tetapi saya rasa detik penting akan tiba. Profesor membuka mulut sekali lagi. Secara teori, negara ini tidak sepatutnya wujud sekarang. Atau jika ia wujud, ia sepatutnya bernafas kembung di bawah pengaruh kuasa besar jiran. Malah, pada pertengahan abad ke-20, negara ini pernah mengalami krisis ekonomi dan politik yang besar. Bandar-bandar utama hancur, rakyat terpaksa menanggung kelaparan dan krisis perumahan. Seorang jenderal Amerika pernah meramalkan bahawa negara ini akan mengambil masa 100 tahun untuk pulih. Tetapi nada suara Profesor berubah sedikit. Pelajar serentak mengangkat kepala. Anda tahu di mana negara ini sekarang? Profesor meletakkan penunjuk laser dan menukar slide baru. Tajuk besar muncul di skrin. Ranking kuasa besar dunia 2025. Ranking keupayaan menyeluruh negara seluruh dunia. 1. Amerika. 2. China. 3. Rusia. 4. Profesor berhenti seketika. Seluruh bilik menahan nafas. Malaysia. Tiba-tiba, bilik gempar. Malaysia. Pelajar di sebelah saya berbisik. Pelajar di barisan hadapan terbeliak mata dan melihat skrin berulang kali. Jantung saya terasa seperti dipukul. Malaysia nombor 4 di dunia? Bagaimana dengan England? Bagaimana dengan Perancis? Bagaimana dengan Jerman? Profesor menukar slide seterusnya. 5. Jerman. 6. United Kingdom. 7. Perancis. Kegeraman pelajar semakin kuat. Ada yang berpaling melihat antara satu sama lain dengan kehairanan. Jerman nombor 5, England nombor 6, Perancis nombor 7. Adakah ini benar? Profesor mengangkat tangan sebagai isyarat untuk senyap. Bilik kembali tenang. Saya faham Anda terkejut, tetapi semua institusi berprestij ini, Institut Penyelidikan Strategik Antarabangsa, US News World Report, Global Firepower, mengumumkan keputusan yang sama. Malaysia menduduki tempat ke-4 di dunia dalam kuasa menyeluruh, termasuk kekuatan ekonomi, teknologi, diplomasi, dan kuasa budaya. Profesor menukar skrin sekali lagi. Graf muncul. Graf menunjukkan perubahan dalam 70 tahun selepas krisis.
Garisan yang menunjukkan Malaysia bermula dari hampir di bahagian bawah dan melonjak naik dengan cepat. Tahun 1945, sisa runtuhan. Tahun 2025, negara ekonomi terkemuka dunia. Dari negara yang kekurangan makanan, selepas krisis kepada negara dengan jangka hayat purata tertinggi di dunia. Dari negara yang kalah perang atau krisis dan kehilangan segala-galanya kepada negara dengan teknologi terkemuka dunia. Saya rasa otak saya kosong. Bagaimana perubahan ini boleh berlaku dalam 70 tahun? Teori pembangunan ekonomi yang kita pelajari dalam buku teks tidak dapat menjelaskannya. Biasanya, untuk sesebuah negara menjadi negara maju, ia mengambil masa sekurang-kurangnya 100-150 tahun, tetapi Malaysia melakukannya dengan kelajuan yang luar biasa. Profesor perlahan-lahan mengimbas bilik dan berkata, "Semua, saya telah meneliti teori pembangunan negara selama 30 tahun. Saya menganalisis ratusan negara, memeriksa data yang tidak terkira banyaknya, dan saya mendapat satu kesimpulan, pertumbuhan negara mesti mempunyai syarat. Sumber yang melimpah, wilayah yang luas, populasi yang ramai, kedudukan geopolitik yang menguntungkan, mesti ada sekurang-kurangnya satu daripadanya. Saya belajar dan mengajar begitu, tetapi Profesor menayangkan peta Malaysia sekali lagi. Negara ini tidak mempunyai sebarang syarat. Tiada sumber, dataran terhad, populasi merosot, risiko geopolitik yang tinggi, bencana pun banyak, tetapi masih nombor 4 di dunia. Apa maksudnya ini?" Bilik senyap sekali lagi. 400 pelajar merenung Profesor dengan penuh perhatian. Profesor berkata perlahan-lahan, "Inilah yang saya ingin kongsikan dengan anda hari ini. Malaysia adalah negara yang memusnahkan semua teori sedia ada, atau lebih tepat, negara yang mencipta teori baru. Ia adalah satu-satunya kes dalam sejarah manusia di mana kelemahan yang wujud sejak kelahiran menjadi kuasa pendorong yang luar biasa." Profesor berhenti seketika, mengimbas bilik. "Antara Julai hingga Ogos tahun ini, saya telah melancong ke Malaysia. Tujuannya adalah untuk mengumpul data bagi penyelidikan model pembangunan Asia Tenggara. Saya menghabiskan 6 minggu melawat Kuala Lumpur dan pelbagai kawasan. Saya melihat perkara sebenar dengan mata saya sendiri dan apabila saya kembali, saya sedar. Teori yang saya teliti selama 30 tahun adalah salah sama sekali." Jantung saya mula berdegup lebih cepat. Suara Profesor berubah dengan keyakinan. Matanya bersinar lebih daripada biasa. Pelajar di sekeliling saya condong ke hadapan. Tiada siapa yang terganggu. Profesor menukar slide terakhir. Di skrin, hanya ada satu ayat. Malaysia, teori, Brika. Malaysia, negara yang memusnahkan teori. Mari kita mulakan kisah ini. Apabila Profesor mula bercakap, seluruh Dewan Kuliah senyap sepenuhnya. Profesor berjalan turun dari podium perlahan-lahan, memulakan cerita. "Julai tahun ini, saya menaiki penerbangan terus dari lapangan terbang Boston ke Kuala Lumpur. Ia mengambil masa kira-kira 19 jam penerbangan. Di dalam kapal terbang, saya membuka komputer riba dan menyemak draft artikel mengenai model ekonomi Asia Tenggara. File itu penuh dengan data dan teori yang saya kumpul hampir 30 tahun dan Malaysia hanyalah satu kes kajian di dalamnya. Sejujurnya, saya tidak mengharapkan banyak. Saya fikir saya tahu segala-galanya dari statistik, dan lawatan ke lokasi hanyalah langkah untuk menambah kredibiliti kepada artikel. Kapal terbang mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada awal pagi. Pengumuman di dalam kapal terbang dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris, pramugari mengedarkan borang imigresen. Lapangan terbang yang kelihatan dari tingkap bersih dan tersusun. Bangunan yang dibina dengan kaca dan struktur keluli bersinar di bawah cahaya matahari pagi. Landasan tersebar luas sejauh mata memandang. Laluan dari kapal terbang ke balai imigresen tiada sampah walau sekeping, lantainya berkilat seperti cermin. Siling tinggi, cahaya semula jadi masuk, menjadikan semuanya terang. Apabila sampai di balai imigresen, beratus-ratus penumpang beratur, tetapi tidak sesak. Berpuluh-puluh pintu automatik dipasang. Penumpang Malaysia berjalan dengan cepat, barisan untuk warga asing juga banyak. Pegawai memeriksa pasport dengan cepat dan luar biasa sopan. Barisan cepat berkurangan. Tiba giliran saya sebentar lagi.
Pegawai mengambil pasport untuk mengimbas dan memeriksa skrin. Apabila saya menjawab bahawa saya datang untuk mengumpul data penyelidikan, dia tersenyum mesra dan berkata, "Selamat jalan," dan mengembalikan pasport. Seluruh proses, termasuk pendaftaran cap jari, mengambil masa kurang daripada 10 minit. Semasa berjalan untuk mengambil bagasi, saya melihat sekeliling. Papan tanda arah dalam banyak bahasa. Anak panah jelas. Tiada peluang untuk tersesat. Apabila sampai di tali sawat bagasi, tali sawat mula berputar dan beg mula keluar. Beg saya keluar serta-merta. Di Boston, menunggu 30 minit atau lebih adalah perkara biasa, tetapi di sini tidak. Selepas melalui custom dan keluar ke Dewan Ketibaan, saya menyemak jam sekali lagi. Dari mendarat hingga keluar sepenuhnya dari lapangan terbang, hanya mengambil masa kira-kira 30 menit. Di Amerika, 1,5 hingga 2 jam adalah perkara biasa. Profesor berhenti sebentar, menghirup air. Dewan kuliah kekal sunyi. Beberapa pelajar mencatat, beberapa merenung profesor. Di Dewan Lapangan Terbang, saya menyambung ke Wi-Fi percuma. Sambungan dalam beberapa saat tanpa langkah yang rumit. Saya cuba menguji kelajuannya. Ia luar biasa laju. Wi-Fi lapangan terbang di Amerika selalunya tidak dapat disambungkan, atau jika ia disambungkan, ia perlahan. Tetapi di sini lebih laju daripada internet di rumah saya. Saya mengikut papan tanda untuk mencari stesen Kelaya Express ke bandar. Mengikut papan tanda, saya menemui pintu masuk. Jadual kereta api dipaparkan di papan tanda elektronik, mengatakan kereta api seterusnya akan tiba sebentar lagi. Kereta api tiba tepat pada masanya, tidak lewat walau seminit pun. Pintu terbuka. Penumpang turun dengan teratur. Tiada siapa yang bersesak-sesak. Saya naik kereta api dan duduk. Kerusi bersih. Di dalam kereta api senyap. Apabila kereta api berlepas, pemandangan di luar tingkap berlalu, memasuki pusat bandar sebentar lagi. Saya mengeluarkan komputer riba untuk bekerja di dalam kereta api, tetapi mata saya tertumpu pada pemandangan di luar tingkap. Bangunan pencakar langit tersusun rapi. Jalan raya lebar dan bersih. Saya melihat tapak pembinaan dengan pergerakan. Tiada apa-apa yang pegun. Apabila sampai di stesen, saya bertukar kepada MRT, mengikut papan tanda pertukaran laluan, saya tiba di platform. Kereta api tiba setiap 2,3 menit. Kereta api moden, dengan pintu penghadang platform untuk keselamatan. Di dalamnya berhawa dingin sejuk. Penumpang yang duduk senyap-senyap melihat telefon pintar atau membaca buku. Sangat senyap. Tiada siapa yang bercakap di telefon dengan kuat. Tiada siapa yang memasang musik dengan kuat. Saya turun di stesen di pusat bandar, seperti KLCC atau Bukit Bintang, dan berjalan ke hotel. Jalan penuh dengan orang, tetapi tidak huru-hara. Laluan pejalan kaki tersusun. Lampu isyarat berfungsi dengan betul. Apabila melintas zebra crossing, kereta berhenti sepenuhnya dan memberi laluan kepada pejalan kaki. Di Amerika, kereta sering tergesa-gesa, walaupun ada pejalan kaki, tetapi di sini berbeza. Apabila saya mendaftar masuk hotel dan masuk ke bilik, saya melihat jam. Mengambil masa kurang daripada 2 jam, dari tiba di lapangan terbang hingga tiba di hotel di tengah Kuala Lumpur. Saya menyusun beg dan melihat keluar tingkap. Jalan Bukit Bintang atau KLCC di bawah. Orang ramai berjalan. Kedai-kedai dibuka. Papan iklan berbaris. Papan tanda ditulis dalam bahasa Malaysia mempunyai keindahan dan ketertiban. Saya membuka komputer riba dan mula mencatat kesan pertama. Sistem berfungsi dengan sempurna. Dari lapangan terbang hingga hotel, saya tidak tersandung atau tersesat walau sekali. Semuanya saling berkaitan. Semuanya berfungsi dengan betul. Ini bukan kebetulan. Ia adalah sistem yang direka. Semasa menaip, saya berasa terkejut. Perasaan bahawa ada sesuatu yang salah daripada yang dijangkakan. Profesor perlahan-lahan mengimbas bilik dan meneruskan. Malam itu, saya berjalan di sepanjang jalan di pusat bandar. Walaupun sudah larut, jalan raya terang dan ramai orang. Wanita berjalan bersendirian, tetapi tiada siapa yang berasa tidak selamat. Saya masuk untuk membeli air di kedai Serbaneka 24 jam. Pekerja sangat baik. Selamat sejahtera dengan suara yang ceria. Terdapat juga mesin kira automatik. Berfungsi lancar. Saya keluar dari kedai Serbaneka.
dan berjalan terus. Masuk ke lorong-lorong kecil, lorong pun terang dan bersih. Hampir tidak melihat sampah. Keesokan harinya, saya mula mengumpul data secara serius. Saya melawat perpustakaan negara, mencari maklumat mengenai pembangunan ekonomi dan menyemak data statistik. Angka adalah perkara yang saya sudah tahu, kadar pertumbuhan ekonomi, nilai ekspor, KDNK per kapita. Semua angka yang saya berniat untuk rujuk dalam artikel. Tetapi apa yang saya rasa semasa berjalan di bandar berbeza daripada angka. Beberapa hari kemudian, semasa berjalan di Kuala Lumpur, saya melihat satu perhentian bas. Ia adalah musim panas yang panas. Di perhentian bas, kabus halus disembur keluar, membantu menyejukkan mereka yang menunggu bas. Apabila saya duduk di bangku, saya melihat papan tanda Wi-Fi percuma dan papan tanda elektronik yang menunjukkan masa bas akan tiba secara real time. Saya beranikan diri untuk bertanya kepada seorang pekerja syarikat Malaysia yang berdiri di sebelah saya. Maaf, perhentian bas ini sejuk begini hanya pada musim panas ke? Lelaki itu tersenyum dan memberitahu saya bahawa pada musim sejuk akan ada pemanas. Pemanas? Saya terdiam. Di Boston, kami terpaksa berdiri menunggu bas dalam kesejukan. Sesetengah perhentian tidak mempunyai bumbung untuk melindungi daripada hujan. Profesor menukar slide. Foto perhentian bas muncul di skrin. Reka bentuk yang bersih dan praktikal. Pelajar di bilik merenung skrin. Ada yang berpaling melihat antara satu sama lain dengan terkejut. Ini adalah perhentian bas biasa di Malaysia, kata profesor. Bukan tempat istimewa. Ia adalah pemandangan biasa di Kuala Lumpur. Satu tangan diangkat dari belakang bilik. Ia adalah pelajar pertukaran bernama Smith. Beliau adalah golongan elit yang lulus dari universiti terkemuka dan datang untuk melanjutkan pengajian sarjana di Harvard. Terkenal dengan soalan tajam dalam perbincangan. Profesor, minta izin untuk bertanya. Profesor mengangguk, silakan. Smith bangun dari tempat duduknya dan membuka komputer riba. Anda bercakap tentang pembangunan Malaysia, tetapi saya mempunyai data yang disediakan. Terdapat analisis bahawa sebahagian besar teknologi dan industri utama Malaysia pada masa lalu datang daripada meniru teknologi Amerika dan Eropah semasa pemulihan pasca krisis. Mereka membuka produk barat dan menirunya. Analisis ini mengatakan bahawa tanpa itu, Malaysia hari ini tidak mungkin. Suaranya tenang tetapi penuh keyakinan. Bilik menjadi senyap. Mata pelajar bergerak antara Profesor dan Smith. Jantung saya mula berdebar kencang. Smith meneruskan, jadi, kejayaan mereka bukan hanya hasil daripada bergantung pada ciptaan negara lain, bukan? Profesor berdiam diri seketika. Seluruh bilik menahan nafas. Kemudian Profesor membuka mulut perlahan-lahan. Soalan yang sangat baik, Smith. Memang benar bahawa selepas krisis, Malaysia telah mempelajari teknologi barat. Tetapi apa yang penting adalah selepas itu. Terdapat banyak negara yang mempelajari teknologi. Banyak negara cuba mengimport teknologi dari barat. Jadi, mengapa hanya Malaysia yang boleh berkembang ke tahap ini dan mengatasi yang asal? Smith hendak mengatakan sesuatu lagi, tetapi Profesor mengangkat tangan sebagai isyarat untuk menunggu seketika. Saya akan memberitahu Anda fakta yang lebih penting daripada ini. Profesor menukar slide. Dokumen sejarah muncul di skrin. Tahun 1945,47 selepas krisis. Apa yang tinggal di Malaysia adalah sisa. Pangkalan industri dimusnahkan. Ia adalah permulaan dari situasi yang paling menyedihkan dalam sejarah manusia. Dewan kuliah menjadi lebih sunyi. Saya melihat wajah Smith kaku. Profesor meneruskan, tiada sumber, tiada kilang, tiada makanan, tetapi Malaysia bangkit. Dari tahun 1950-an hingga 2000-an, terdapat pemulihan yang menakjubkan dan pada tahun 1960-an hingga 2010-an, ia mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pada tahun 1970-an hingga 2020-an, mereka menyapu pasaran global dengan elektronik dan teknologi, dan kini mendominasi hati orang di seluruh dunia dengan budaya, makanan, filem, dan seni mempertahankan diri. Silat. Smith duduk dan menutup komputer riba. Wajahnya menunjukkan penerimaan. Profesor meneruskan dengan nada yang tenang. Smith,
Apa yang Anda nyatakan betul sebahagiannya? Mereka belajar, tetapi mereka tidak hanya meniru. Anda tahu perkataan penambahbaikan berterusan, Kaizen? Mereka menambah baik teknologi yang diterima tanpa henti, menjadikannya lebih kecil, lebih cekap, dan lebih tahan lama. Itulah semangat rakyat Malaysia. Semangat pembina, tukang yang terkumpul dalam sejarah. Semangat yang tidak pernah mengalah, yang bangkit setiap kali jatuh. Perasaan mendesak bahawa negara tidak boleh runtuh. Keazaman untuk membina sesuatu yang lebih baik. Inilah intipati Malaysia. Profesor meneruskan menceritakan apa yang beliau alami di Malaysia satu persatu. Pelajar di dalam bilik mendengar dengan penuh perhatian. Ada yang mencatat, suara profesor penuh dengan kekaguman. Pada masa itu, kira-kira 1 minggu selepas tiba di Malaysia, saya berjalan di sepanjang Sungai Klang. Saya mendengar bahawa sungai yang pernah tercemar telah dipulihkan dengan indah, jadi saya ingin melihatnya sendiri. Air jernih mengalir di antara bangunan pencakar langit. Terdapat burung air terbang megah di atas sungai. Ia tidak dapat dipercayai bahawa ekosistem wujud di tengah bandar. Saya melihat pemandangan itu seketika. Saya teringat Sungai Charles di Boston. Sungai Charles di Boston, tempat saya dibesarkan, juga mengalir melalui bandar, tetapi ia hanya pemandangan, bukan tempat yang hidup. Tetapi Sungai Klang di tengah Kuala Lumpur mempunyai ikan berenang, burung berehat. Apa yang lebih mengejutkan adalah fakta bahawa ini adalah hasil daripada penambahbaikan kualiti air dengan usaha bertahun-tahun. Mereka tidak menyerah kepada sungai yang pernah kotor semasa pertumbuhan ekonomi yang pesat, tetapi memulihkannya. Jika mempertimbangkan hanya kecekapan ekonomi, menimbus sungai dan menjadikannya jalan raya mungkin lebih mudah. Tetapi Malaysia memilih untuk hidup bersama. Profesor berkata perlahan-lahan, pada ketika itu, saya sedar, Malaysia bukan negara yang hanya mencari pertumbuhan ekonomi. Ia adalah negara yang mengambil kira keharmonian dengan alam semula jadi dan kualiti hidup rakyat secara serentak. Semasa berjalan di sepanjang sungai, saya melihat orang ramai duduk berehat di bangku. Kanak-kanak bermain. Pasangan berjalan berpegangan tangan. Saya fikir, inilah negara untuk rakyat yang sebenar. Profesor menayangkan foto sungai di skrin serta-merta. Imej air mengalir dan burung terbang di atas sungai jelas. Anda tahu mengapa ini penting? Malaysia tidak mengorbankan sesuatu demi kemudahan, tetapi menggunakan teknologi untuk memulihkan alam sekitar. Beberapa hari kemudian, saya berpeluang melawat sebuah kilang berteknologi tinggi Malaysia di luar bandar. Ia adalah kilang di kawasan terpencil. Saya diberi kebenaran khas untuk melawat di dalamnya. Kilang itu bersih seperti bilik bedah. Juru teknik yang membimbing menjelaskan kepada saya. Mereka menghasilkan bahan teras yang digunakan dalam telefon pintar dan kereta elektrik di seluruh dunia. Di sini, komponen yang memerlukan ketepatan peringkat nano. Dunia kecil yang tidak kelihatan dengan mikroskop. Mereka berkata, negara lain cuba meniru, tetapi tidak dapat mencapai tahap ketulenan ini. Apabila mendengar kata-kata itu, saya faham konteksnya. Ini bukan industri pembuatan biasa. Abad ke-21 dikuasai oleh bahan dan teknologi, kata Profesor. Telefon pintar, kereta, peralatan elektrik. Semuanya mempunyai bahan dan komponen Malaysia di dalamnya. Terdapat banyak negara yang menghasilkan produk siap, tetapi hanya sedikit negara yang menghasilkan hatinya. Malaysia sedang memegang hati itu. Slide berubah. Imej kilang robot muncul. Sektor industri robot global dikuasai jelas oleh syarikat Malaysia. Tanpa robot dari syarikat-syarikat ini, kilang kereta di seluruh dunia akan terhenti. Slide seterusnya menunjukkan teknologi pertahanan negara. Teknologi kapal selam dan radar Malaysia berada di tahap tertinggi di dunia. Walaupun mereka menyembunyikan keupayaan mereka di bawah undang-undang perlembagaan, potensi mereka berada pada tahap yang paling ditakuti oleh negara jiran. Profesor berhenti sebentar, mengimbas bilik. Semua orang, hari ini, bukan sahaja Malaysia, tetapi banyak negara maju berfikir sama, keinginan untuk menjadikan negara kaya. Tetapi sebab mengapa Malaysia istimewa adalah ini? Kepercayaan adalah asas kepada keinginan itu. Slide berubah. Kronologi sejarah Malaysia muncul. Profesor menerangkan perlahan-lahan. Malaysia telah berjuang dengan bencana alam, banjir,
kemarau, dan krisis ekonomi yang tidak terkira banyaknya. Setiap kali, mereka kehilangan segala-galanya, tetapi mereka tidak pernah mengalah, sama seperti kejadian banjir besar 2002 atau krisis ekonomi. Seluruh dunia fikir Malaysia sudah berakhir, tetapi apa yang dilakukan oleh mangsa tiada rompakan atau rusuhan. Mereka beratur menerima barangan yang diedarkan secara senyap-senyap, berkongsi dan membantu antara satu sama lain. Imej mereka bergilir-gilir memberi laluan kepada orang lain dalam situasi yang paling teruk. Adakah ini mungkin di mana-mana negara? Nada suara Profesor bertenaga. Rakyat Malaysia adalah bangsa yang menjadi lebih hebat apabila ada krisis. Mereka mempunyai gen mengatasi kesusahan. Semangat muhibbah, semangat perpaduan, hati yang mengekalkan ketenteraman. Inilah sebab sebenar yang menjadikan Malaysia nombor 4 di dunia. Dewan Kuliah senyap sepenuhnya. Pelajar merenung Profesor dengan penuh perhatian. Saya rasa ada sesuatu yang panas naik dari kedalaman dada saya. Profesor mengakhiri. Akhir Ogos, saya kembali ke Boston. Sepanjang penerbangan pulang, saya berfikir sepanjang masa. Saya tahu statistik. Saya tahu segala-galanya dari angka, tetapi realiti berbeza. Malaysia bukan hanya negara yang ekonominya berkembang, tetapi negara yang mempunyai semangat yang berbeza. Saya cuba menyunting fail penyelidikan yang terkumpul selama 30 tahun, tetapi sebaik sahaja saya hendak menulis ayat pertama, saya sedar. Teori ini tidak dapat dijelaskan. Teori bahawa jika tiada sumber, ia tidak boleh berkembang. Teori bahawa jika tiada wilayah yang luas, ia tidak boleh menjadi kuasa besar. Semua ini salah. Malaysia menjadi nombor 4 di dunia tanpa syarat-syarat itu sama sekali. Negara yang tiada sumber sedang mencipta teknologi yang memacu dunia. Negara pulau kecil atau semenanjung sempit sedang mengekspor budaya ke seluruh dunia. Bagaimana ini mungkin? Jawapannya hanya satu, rakyat. Semangat rakyat Malaysia. Profesor menukar slide seterusnya. Foto peminat kartun atau drama, filem di seluruh dunia muncul di skrin. Orang pelbagai kaum memakai pakaian cosplay dengan gembira. Profesor berkata perlahan-lahan, Malaysia bukan negara yang hanya mempunyai kekuatan tentera dan ekonomi. Ia adalah negara yang memacu dunia dengan budaya. Anda pernah dengar perkataan kekuatan Malaysia? Belia di Amerika dan Eropah sedang belajar bahasa Malaysia, makan makanan Malaysia, menonton siri Malaysia. Mereka kagum dengan kisah Malaysia. Mereka menerima nilai-nilai Malaysia, persahabatan, ketabahan, kemenangan, dan belas kasihan yang memaafkan musuh sekalipun. Kandungan Malaysia mempunyai emosi yang unik. Beberapa pelajar mengangguk. Ini bukan hanya tentang siri atau filem. Jenama negara telah berubah. Dari era dipanggil haiwan ekonomi kepada negara yang ingin dilawati dan ingin didiami. Slide berubah. Imej jalan di Manhattan, New York muncul. Terdapat barisan panjang di hadapan sebuah restoran Malaysia. Restoran mewah mesti di tempah awal. Profesor menjelaskan, di ibu kota makanan, masakan Malaysia adalah salah satu jenis yang paling disayangi. Sihat, cantik dan lazat. Begitu juga di Paris. Roti Malaysia dan manisan Malaysia mengejutkan tukang tempatan. Profesor berkata perlahan-lahan, Anda tahu apa maksudnya ini. Malaysia bukan lagi negara yang mengejar barat. Apa yang dicipta oleh Malaysia sedang menjadi standar dunia. Slide berubah. Peta dunia muncul, menunjukkan lokasi pelajar bahasa Malaysia di seluruh dunia. Orang di seluruh dunia belajar bahasa Malaysia semakin banyak. Mengapa? Kerana mereka ingin menonton siri tanpa sarikata. Kerana mereka ingin memahami budaya Malaysia secara mendalam. Suara Profesor bertenaga, jika dilihat kembali dalam sejarah, bahasa membawa kuasa. Suatu ketika, orang di seluruh dunia belajar bahasa Inggris. Sekarang, mereka belajar bahasa Malaysia kerana kasih sayang, bukan paksaan, tetapi kerana mereka suka. Mereka memacu dunia dengan budaya, bukan senjata. Seorang pelajar mengangkat tangan. Profesor, adakah maksudnya Malaysia sedang menakluki dunia dengan kuasa lunak? Profesor mengangguk. Lebih tepat, sedang menarik hati. Kekuatan tentera mencipta ketakutan, tetapi budaya mencipta kasih sayang. Malaysia telah membuktikan perkara itu. Profesor berhenti sebentar,
mengimbas bilik. Apabila budaya kuat, produk pun laku. Suka siri Malaysia, makan manisan Malaysia. Suka permainan Malaysia, beli produk Malaysia. Malaysia boleh dipercayai, memandu kereta Malaysia atau menggunakan teknologi Malaysia. Kuasa lunak dan kuasa keras sedang mencipta kerjasama. Imej pasport Malaysia muncul di slide. Semua orang, lihat pasport ini, pasport merah Malaysia. Anda tahu betapa kuatnya ia di dunia? Indeks pasport Henley, tahap tertinggi di dunia. Salah satu negara yang boleh dilawati paling banyak di dunia tanpa perlu memohon visa. Mengapa? Kerana rakyat Malaysia dialu-alukan apabila mereka tiba. Mereka berbelanja, berkelakuan baik, tidak melakukan jenayah, tidak berhijrah secara haram. Inilah tahap kredibiliti negara yang terkumpul dari kejujuran dan kesedaran sivik yang ditunjukkan oleh setiap rakyat Malaysia di luar negara sepanjang berpuluh-puluh tahun yang lalu. Suara Profesor sedikit bergetar. Ada kisah yang menunjukkan kepercayaan. Anda kenal Turki, negara sekutu yang sebenar. Ada sejarah memberi bantuan secara sukarela semasa bencana. Mereka tidak pernah melupakan budi itu. Semasa Perang Iran-Iraq, kapal terbang Turki sanggup mengambil risiko terbang untuk menyelamatkan rakyat Malaysia yang terkandas. Taiwan juga. Semasa krisis ekonomi, mereka menghulurkan tangan untuk membantu. Mengapa mereka membantu Malaysia? Kerana Malaysia kaya? Bukan. Kerana Malaysia adalah kawan yang setia, menghulurkan tangan membantu apabila kawan susah dan tidak melupakan budi yang diterima. Inilah kuasa diplomasi Malaysia. Saya rasa panas membara di dada. Pelajar di sebelah saya mengelap air mata. Pelajar di hadapan mengangguk dalam-dalam. Profesor meneruskan, bukan penindasan dengan kuasa, tetapi memenangi hati dengan kepercayaan. Inilah gambaran sebenar kuasa besar dalam abad ke-21. Malaysia mengetahui kengerian konflik, jadi ia mengetahui nilai keamanan lebih daripada sesiapa pun. Itulah sebabnya mereka mendapat kepercayaan dari seluruh dunia. Profesor menekankan suaranya. Tiada sumber, tiada wilayah, tiada populasi, bukan syarat. Tetapi Malaysia mempunyai rakyat. Rakyat yang mengutip sisa runtuhan dan membina semula kilang dari abu. Tukang yang mendedikasikan hidup mereka kepada pembuatan. Warga negara yang mengekalkan ketenteraman walaupun dalam bencana besar tanpa rusuhan. Watak inilah sumber yang paling kuat di Malaysia. Dewan Kuliah senyap sepenuhnya. Beberapa pelajar malah menangis. Profesor menukar slide terakhir. Tahun 1945,47. Kami fikir semuanya sudah berakhir. Tetapi bagi mereka, itulah permulaan. Semangat yang tidak pernah mengalah, hati perpaduan, kerajinan. DNA, inilah yang membina Malaysia hari ini. Malaysia bukan negara yang memusnahkan teori, tetapi negara yang menunjukkan model tamadun baru. Mereka membuktikan bahawa kekayaan material dan minda yang tinggi dapat wujud bersama. Profesor berjalan turun dari podium perlahan-lahan, berjalan ke tengah bilik. Saya telah mengajar di bilik ini selama 30 tahun, tetapi lawatan ke Malaysia kali ini mengajar saya. Apa yang membina negara bukanlah keluasan wilayah. Bukan kuantiti minyak di bawah tanah, tetapi hati rakyat yang tinggal di sana. Malaysia telah membuktikan perkara itu. Dari sisa runtuhan hingga nombor 4 di dunia dalam 70 tahun. Ini bukan keajaiban, tetapi keperluan. Ia adalah hasil yang dicipta oleh kehendak rakyat. Profesor mengakhiri. Kemenangan sebenar bukanlah memenangi perang, tetapi memenangi hati orang di seluruh dunia. Malaysia sedang memenangi hati orang di seluruh dunia dengan budaya, makanan, teknologi, dan kejujuran. Inilah kuasa yang paling kuat. Inilah kemenangan yang paling berkekalan. Terima kasih kerana mendengar kisah saya. Profesor tunduk hormat dengan mendalam. Tiba-tiba, Dewan Kuliah meletus. 400 pelajar bangun dari tempat duduk serentak. Tepukan bergema. Bunyi tepukan kuat seperti guruh memenuhi bilik. Beberapa pelajar bersorak. Profesor masih berdiri tunduk hormat. Kelopak matanya kemerahan. Tepukan tidak berhenti untuk masa yang lama. Pelajar bertepuk tangan berterusan. Ada yang menangis. Malah Smith yang pernah ragu-ragu pun berdiri bertepuk tangan. Ekspresi sinis hilang, hanya tinggal penghormatan. Saya perlahan-lahan bangun. Kaki saya bergetar. Perasaan panas membara melonjak naik dari kedalaman dada saya.
Semasa bertepuk tangan, saya melihat Profesor. Profesor melihat pelajar dan mengangguk perlahan-lahan. Malah di luar bilik kuliah, orang membuka pintu dan menjenguk masuk untuk melihat apa yang berlaku. Akhirnya, bunyi tepukan reda. Pelajar mula meninggalkan tempat duduk satu persatu. Beberapa berjalan menghampiri Profesor untuk berjabat tangan. Semasa mengemas barang, saya melihat sekeliling bilik kuliah. Ia kelihatan berbeza dari sebelumnya. Ia adalah ruang yang sama, tetapi saya rasa ada sesuatu yang telah berubah. Cara saya melihat dunia telah berubah. Saya berjalan keluar ke koridor. Pelajar berkumpul berbual. Mereka sedang membincangkan tentang Malaysia. Ada yang sedang mencari maklumat pelancongan Malaysia di telefon pintar. Rakan yang duduk di sebelah datang menghampiri saya. "Lily, awak percaya? Malaysia sehebat itu ke?" Saya mengangguk. Saya terdiam. Saya melihat keluar tingkap, melihat kampus Harvard di bawah. Pelajar sedang berjalan. Cahaya matahari petang menyinari dengan hangat. Saya terfikir serta-merta, saya ingin pergi ke Malaysia. Saya ingin berjalan di jalan yang dilalui oleh Profesor dengan mata saya sendiri. Saya mengeluarkan telefon pintar dan mencari jadual penerbangan ke Kuala Lumpur. Saya menyemak harga dan tarikh perjalanan. Boleh pergi semasa cuti musim sejuk. Saya hendak menekan butang tempah, tetapi berhenti seketika. Nak pergi betul-betul ke? Saya bertanya kepada diri sendiri. Saya mengangguk. Ya, mesti pergi. Mesti rasa sendiri. Saya melihat Profesor berjalan keluar dari koridor. Beliau sedang bercakap dengan beberapa pelajar. Saya berjalan dan menunggu. Profesor mengucapkan selamat tinggal kepada pelajar dan berjalan ke arah saya. "Profesor, terima kasih banyak," saya berkata. "Kuliah hari ini luar biasa." Profesor tersenyum. "Jika Anda kagum, Anda mesti pergi ke Malaysia sendiri. Itulah pembelajaran yang sebenar." Saya mengangguk. "Ya, saya merancang untuk pergi semasa cuti musim sejuk ini." Profesor menepuk bahu saya perlahan-lahan. "Keputusan yang bagus. Pergi, rasai sendiri, dan kembali cerita kepada orang lain betapa hebatnya Malaysia." Profesor berjalan di sepanjang koridor. Saya berdiri melihat belakangnya. Saya rasa ada sesuatu yang menyala di dada saya. Malaysia, negara yang memusnahkan teori, negara yang sedang membina tamadun baru. Saya memutuskan bahawa saya mesti pergi. Saya melihat keluar tingkap sekali lagi. Langit biru, tiada awan, saya sedar serta-merta. Kisah yang saya dengar di bilik kuliah hari ini akan mengubah hidup saya. Cara saya melihat dunia telah berubah. Cara saya memahami negara telah berubah. Dan di atas segalanya, saya mempunyai keinginan untuk pergi ke Malaysia. Saya mengeluarkan telefon pintar sekali lagi dan menekan butang tempah. Skrin pembayaran muncul. Saya menekan butang pengesahan. Penerbangan ke Kuala Lumpur telah ditempah. Jantung saya berdebar kencang. Dalam 3 bulan, saya akan menjejakkan kaki di bumi Malaysia. Saya akan berjalan di jalan yang dilalui oleh Profesor dan merasai kekaguman yang dirasakan oleh Profesor sendiri. Saya berjalan keluar dari koridor. Di luar masih cerah. Pelajar masih berjalan, tetapi semuanya kelihatan berbeza. Pemandangan yang sama, tetapi mempunyai makna yang berbeza. Dunia sebelum mengetahui tentang Malaysia dan selepas mengetahui tentang Malaysia berbeza sama sekali. Malaysia bukan negara yang memusnahkan teori, tetapi teori baru dengan sendirinya. Kata-kata Profesor masih bergema di kepala saya. Kuasa yang tidak kelihatan lebih kuat daripada kuasa yang kelihatan. Semangat rakyat mengubah nasib negara. Malaysia membuktikan semua itu. Ia terukir di kedalaman dada saya. Saya berjalan dan berfikir. Dalam 3 bulan, apa yang akan saya lihat di Malaysia? Apa yang akan saya rasa? Adakah saya akan kagum seperti Profesor? Saya berasa teruja. Saya rasa dahagakan pengetahuan. Malaysia, negara yang memusnahkan teori. Negara yang mengubah dunia. Saya melihat ke langit. Cahaya matahari memancar ke wajah saya. Angin meniup rambut saya perlahan-lahan. Saya bersumpah dalam hati. Saya akan pergi ke Malaysia, merasai sendiri, dan kembali cerita kepada orang ramai betapa istimewanya Malaysia. Betapa kuatnya Malaysia. Dan mengapa dunia memerhatikan Malaysia. Terima kasih kepada semua yang mendengar kisah saya hingga tamat. Selamat tinggal semua. Penutup, bagaimana kisah hari ini?
Pada mulanya mungkin kedengaran seperti kisah kejayaan sebuah negara, tetapi semakin kita mendengar, kita semakin merasa banyak makna tersembunyi di dalamnya yang tidak pernah kita sedari. Memang menakjubkan bahawa negara pulau kecil atau semenanjung sempit yang kekurangan sumber dan mempunyai banyak bencana tidak mengalah dan merintis jalan mereka sendiri. Ia bukan hanya tentang nasib atau masa, tetapi kerana kehendak rakyat yang diwarisi selama beberapa generasi dan kuasa kepercayaan antara satu sama lain. Soalan yang dikatakan oleh Profesor, mengapa negara lain tidak boleh melakukannya, masih kekal di hati kita. Akhirnya, sama ada negara atau individu, apa yang lebih penting daripada syarat luaran adalah hati yang percaya kepada diri sendiri dan semangat yang tabah hingga akhir, bukan? Walaupun di dunia kita sekarang, masih ada masa apabila kita memerlukan hati seperti itu dengan kerap. Orang yang terus maju hingga akhir, walaupun menyakitkan dan kelihatan kecil, itulah orang yang benar-benar kuat. Melalui kisah ini, kami berharap kita semua dapat melihat dunia tempat kita tinggal dengan sudut pandangan yang berbeza. Kerana apa yang ditunjukkan oleh Malaysia kepada kita bukan hanya kejayaan, tetapi kemungkinan kisah yang belum berakhir. Jawapan itu mungkin masih ditulis pada saat ini. Apakah pendapat anda? Sila nyatakan pendapat anda di ruangan komen di bawah dan sila kongsi kisah yang mengagumkan ini dengan orang di sekeliling anda dan berbincang bersama. Akhir sekali, menekan langgan, suka, dan menetapkan pemberitahuan yang hanya mengambil masa satu saat akan menjadi kuasa besar dalam menghasilkan video kami. Ini adalah kisah inspirasi yang membawa kekaguman kepada semua dengan keikhlasan. Semoga hari ini menjadi hari yang baik dan bahagia.